Bersatu, okey, sebelum kita cerita Bersatu Perlis ni, okey, kita cerita yang ni dulu. Seorang digugurkan, 2 adun PN dilantik Barisan Exco Penggal Baharu Perlis. Okey. Seorang Exco Kerajaan Perlis digugurkan daripada PAS, manakala 2 ahli Dewan Undangan Negeri Perikatan Nasional dilantik sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis bagi Penggal Baharu. Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Penjaja dan Perniagaan Kecil, Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Penggunaan Usahawan dan Industri Kecil, Fakrul Anwar Ismail yang juga adun bintong daripada PAS telah digugurkan. Beliau digantikan oleh adun Kayang Asrul Aiman Abdul Jalil yang juga bekas Ketua Pemuda PAS. Mereka juga bekas Ketua Pemuda PAS Perlis. Adun Tambung Tulang yang juga Ketua Penerangan Amanah Bersatu Perlis, Wan Zegri Atar Ishak pula dilantik sebagai Exco Pembangunan Belia dan Kemajuan Sukan bagi menggantikan Adun Santan Muhammad Amir Azizan. Beliau turut memegang portfolio pembangunan industri kecil. Selain itu, terdapat beberapa perubahan portfolio yang kekal yang mana beberapa penyusunan semula dilakukan. Pelantikan Asrul dan Wan Zikri Afar dibuat pada majlis pelantikan dan mengangkat sumpah hari ini. Berkenaan dengan pertukaran dan pertambahan portfolio itu dibuat mengikut kesesuaian dan keselesaan kepada Exco yang sebelum ini yang agak padat dengan tugas yang agak besar. Okey. Alright. Sementara itu, Fakrul Anwar Ketua Deputi melihat penggugurannya sebagai amalan biasa. Okey. Saya tak tahu pun akan digugurkan, tetapi ini amalan biasa yang menjadi hak Menteri Besar. Okey. Dia kata dia tak tahu kan. Alright. Ketua Bersatu Perlis berang diketepikan dari Exco kali kedua. Pemimpin nombor 1 Perlis hari ini, Bersatu Perlis hari ini secara terbuka mengecam Menteri Besar ekoran namanya sekali lagi dicicirkan daripada pelantikan sebagai Exco. Malah Abu Bakar Hamzah juga menganggap Menteri Besar Muhammad Syukri Ramli tidak menghormati pimpinan sendiri kerana tidak mengendahkan surat sokongan yang diberikan pengurusi PN Muhammadiyah Nassin. Dipetik media setelah Majlis Angkat Sumpah Exco di Arwah hari ini, Abu Bakar berkata, selain diketepikan oleh Muhammad Syukri, dia berpendapat ada pemimpin tertentu dalam Bersatu di Perlis mengkhianatinya. Saya cukup kesal kerana Menteri Besar membelakangkan keputusan Presiden Parti yang juga pengurusi PN sudah memberi sokongan. Malah saya juga kesal dengan segelintir pemimpin Bersatu sendiri yang menikam saya dari belakang dalam soal pelantikan Exco, katanya. Untuk rekod, PAS dan Bersatu merupakan antara parti komponen yang membentuk PN. Selain Muhyiddin, Presiden PAS Abdul Hadi Awang pula dilantik sebagai timbalan pengurusi. Hari ini 2 adun baru dilantik mengurusi kerajaan dipimpin oleh Muhammad Syukri. Baik. Now, kemelut yang melanda apa orang kata Bersatu Perlis ini sebenarnya bukan baru, tuan-tuan. Kita dah kata hari itu terdapat pertikaian yang besar di dalam kalangan Perikatan Nasional itu sendiri di antara PAS dan juga Bersatu. Now, pertikaian antara PAS dan Bersatu ini kerana terdapat pertikaian 2 kem di dalam Bersatu itu sendiri. Satu kem yang mana PAS selesa, satu kem yang mana PAS tak selesa. Kerana apa? Kerana mereka beranggapan bahawa kem yang PAS tak selesa itu sendiri menjadi batu ataupun menjadi penghalang kepada PAS dalam kerajaan negeri. Sebab itu desakan sekarang ini berlaku, kalau tuan-tuan perasan, kenapa digugurkan nama ketua pengurusi Bersatu Negeri Perlis itu sendiri menjadi Exco? Jawapan mudahnya adalah kerana PAS tak mahu bagi muka kepada Bersatu sebagaimana dulu Bersatu tak pernah bagi muka kepada UMNO. PAS sekarang ini berasa terancam terhadap kehadiran Bersatu. Mereka rasa lah. Sebenarnya mereka tak perlu rasa terancam pun. Bersatu tu tidak ada apa-apa. Okay? So, camp yang saya sebut di dalam Bersatu itu wujud. Kalau tuan-tuan perasan, dia sebut tadi, nama itu dihantar oleh Muhyiddin Nassin. Tuan-tuan agak second nama tu yang dia luluskan itu datang daripada camp mana? So, daripada sini tuan-tuan, kita dapat nampak bagaimana sekarang ini nasib Bersatu di negeri-negeri tersebut semakin dipinggirkan dan semakin disisihkan. Dan kita nampak bagaimana Bersatu sendiri sekarang ini menjadi seperti malukut di tepi gantang. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Okay? Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Alright. Okay, timbul isu, kita move on kepada isu seterusnya. Timbul isu baru-baru ini di mana ada pertikaian tentang ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri GRS Sabah yang dikatakan telah lompat daripada parti, telah lompat daripada Bersatu, telah keluar daripada Bersatu, dan mereka minta ketetapan daripada ahli kepada speaker sama ada dikira lompat parti atau tidak. Speaker mengatakan ia tidak dikira lompat parti. Kemudian perkara ini dibawa oleh Bersatu ke mahkamah. Kemudian mahkamah mendapati bahawa mahkamah tidak mempunyai bidang kuasa untuk melawan apa yang telah speaker putuskan.
Jadi disebabkan oleh keadaan itu, maka akhirnya mereka tidak dikira sebagai lompat parti. Okay. Alright, terpulang kepada Bersatu untuk kemukakan rayuan. Menteri Jawatan Perdana Menteri Armizan Muhammad Ali berkata, terpulang kepada Bersatu mengemukakan rayuan setelah cabaran undang-undang parti itu gagal untuk mengosongkan 4 kerusi parti di Sabah. Ini setelah Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Bersatu memulakan tindakan undang-undang terhadap Speaker Dewan Undangan Negeri Armizan selaku Ahli Parlimen Pakpar dan 3 Ahli Parlimen Sabah yang lain. Bercakap kepada pemberita di Parlimen hari ini, Menteri yang memantau hal ehwal negeri Sabah dan Sarawak itu berkata, Bersatu ada hak mengemukakan rayuan. Itu hak mereka. Saya tidak perlu mengulas sebagaimana pandangan saya tentang kes ini pun, saya tidak penting. Yang penting adalah keputusan dan juga sebab penghakiman yang telah dibuat oleh hakim berdasarkan 2 asas perundangan Perlembagaan Persekutuan Perkara 63 dan juga duluan hakiman yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi. Mahkamah Persekutuan sebelum ini bahawa prosiding di Parlimen ini, Mahkamah tidak punya kuasa untuk menyemak sebarang keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Dewan Rakyat, katanya. Bersatu hari ini gagal dalam cabaran undang-undang untuk mengosongkan 4 kerusi Parlimen Sabah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi tadi menafikan kebenaran untuk parti pembangkang meneruskan semakan kehakimannya. Hakim Amjid Singh memutuskan bahawa Mahkamah tidak punya kuasa untuk mendengar cabaran undang-undang yang membabitkan keputusan Speaker Dewan Rakyat. Okay, permohonan kehakiman itu difailkan oleh Presiden Bersatu Dr. Rodol Kendi. Okay. 4 ahli Parlimen Bersatu dipilih di bawah tiket JRS yang sebelum ini bekerjasama dengan Bersatu. Bagaimanapun, JRS menamatkan pakatannya dengan Bersatu selepas PRU 15. Mengulas lanjut, Armizan terus menggesa agar semua pihak akur dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi. Antaranya adalah siapa? Armizan sendiri yang tadi tu, Khairul Firdaus Abarhan, Batu Sapi, Jonathan Yassin, Ranau, yang ni dulu PKR, lompat pergi ke Bersatu, sekarang dia lompat balik. Itulah dia. Mat Bali Musah sebagai responden penama dan juga responden kelima. Baik, saya komen. Now, berkenaan dengan isu ini tuan-tuan, kita kena faham satu perkara. Okay. Perkara 63 menyatakan bahawa bidang kuasa exclusive right, satu hak eksklusif di dalam parlimen adalah apa-apa perkara, proceeding, apa-apa keputusan, apa-apa percakapan tidak boleh dibawa ke mahkamah. Itu menurut perkara 63 perlembagaan. Now, apa yang berlaku hari itu, 4 orang ini melompat. Diorang ni okey, pertama sekali diorang ni bertanding di bawah parti GRS. Okey, di bawah GRS. Now, mereka adalah ahli Bersatu, tetapi mereka bertanding menggunakan logo GRS. Bertanding menggunakan logo GRS, okey? Mereka tidak menggunakan logo Bersatu. Now, timbul persoalan. Kalau sekiranya mereka tak guna logo Bersatu, mereka guna logo JRS, menang atas logo JRS, walaupun mereka ahli Bersatu, adakah kemudian bila dah habis PRU, mereka mengikut JRS lompat pergi ke kerajaan, adakah itu dikira lompat parti? Nah, menurut speaker mengatakan disebabkan mereka tidak bertanding di atas tiket Bersatu, watikah pun bukan dikeluarkan oleh Bersatu, sebaliknya JRS mengeluarkan, maka mereka tidak dikira sebagai keluar parti. Kerana parti yang mereka wakili adalah JRS, bukan Bersatu. Nah, Bersatu mengatakan, tak, mereka adalah ahli kita. Nah, point dia adalah, just mata-mata anda adalah ahli mana-mana parti, tidak menjadi kesalahan anda bertanding parti yang lain. Asalkan parti anda setuju dan parti lain setuju. Tak ada masalah tuan-tuan untuk nak bertanding di atas parti lain. Saya bagi contoh mudah. Walaupun kes ni tak adalah spesifik macam tu, tetapi ialah Bersatu pada PRU ke-15 ke-14 yang lepas, mereka tidak bertanding di atas nama Bersatu, logo Bersatu. Sebaliknya mereka bertanding di atas logo PKR, tetapi mereka ahli Bersatu. Itu contoh dia. Tuan-tuan ingat dalam PRU yang lepas, PRU ke-14 bukan 15, yang ke-14 yang 2018 tu yang menang, Pakatan Harapan menang, mereka bertanding menggunakan logo Parti Keadilan Rakyat di atas watikah Perdana Menteri, watikah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka tidak bertanding di atas logo Bersatu. Tetapi mereka ahli Bersatu. Mereka ahli Bersatu pada waktu itu. Itu contoh yang terbaik. Jadi daripada itu, di-Pertua Tuan Tan Sri Johari mengatakan bahawa itu tidak dikira sebagai lompat parti kerana itu adalah hak JRS. Kerana mereka bertanding di atas JRS, di atas tiket JRS. Jadi itu dikira sebagai mereka dikira sebagai parti JRS lah. So kalau mereka nak lompat mengikut JRS pada waktu itu, mereka dikira sebagai melompat secara en bloc. Dan en bloc tidak dikira sebagai lompat parti.
Dan mahkamah mendapati mahkamah reluctant untuk menyatakan bahawa ini dikira sebagai lompat parti.